Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan bahasan kita berkenaan dengan Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang Maha Agung. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita membahaskan Asma'ullah Al-Husna, yang mana kita akan membahaskan berkenaan dengan nama Allah Al-Ali, Al-Ali yang Maha Tinggi. Sebelum kita masuk Al-Ali, membahaskan berkenaan dengan nama Allah Al-Ali yang membawa makna Al-Ulu, ketinggian, yang Maha Tinggi. Baik, ada dua nama yang bermaksud dengan maksud yang sama dengan nama Allah Al-Aliyu, iaitulah Al-A'la dengan Al-Muta'al. Al-A'la dengan Al-Muta'al. Baik, nama Allah Al-Ali, Al-Ali datang dalam Al-Quran lebih kurang dalam 8 tempat ataupun 8 ayat. Dan kebanyakannya akan, kalau kita lihat, akan disertai dengan apa? Nama Allah Al-Kabir, Al-Azim, yang Maha Besar dan Maha Agung. Jadi nama Allah Al-Ali ada dalam lebih kurang 8 tempat. Baik, kita nak tengok antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kursinya itu luas, seluas langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan tidak ada sedikit pun kita kata apa kekurangan ataupun kesusahan yang menimpa Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah Subhanahu wa taala menjaga kedua-duanya. Wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah Al-Aliyyu. Jika kita terjemah Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Azim yang Maha Agung. Baik. Jadi itu datang dalam kita kata dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, iaitu Al-Aliyyu. Baik, adapun Al-A'la datang dalam antaranya dalam surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Dalam surah Al-A'la, iaitulah apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertasbih, memuji dan menyebut nama Tuhanmu. Sabbihisma Rabbika Al-A'la, iaitulah nama Allah Al-A'la yang Maha Tinggi. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita supaya bertasbih, memuji dan menyebut dan memuji nama Allah Al-A'la yang Maha Tinggi. Baik, itu Al-A'la. Adapun dalil bagi nama Allah Al-Muta'ali yang juga maknanya sama dengan Al-Aliyyu dengan Al-A'la, maka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Alimul ghaibi, dia yang Maha mengetahui tentang urusan ghaib, wasyahadah, dan juga urusan di alam nyata. Al-kabiru, yang Maha Besar, al-muta'al, yang Maha Tinggi. Ini bentuk kita kata nama Allah
yang sama maksudnya dengan nama Al-Ali, iaitulah dalam 3 bentuk. Yang pertama Al-Aliyu, yang kedua Al-A'la, dan yang ketiga Al-Muta'al. Datang di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, kemudian di dalam surah Al-A'la ayat pertama, kemudian dalam surah Ar-Ra'du ayat 9. Baik. Istiqaq, yakni pembentukan makna nama-nama ini adalah satu, maksudnya sama. Kalau kita lihat maknanya mutaqaribun, maksudnya maknanya saling berdekatan, saling berhampiran. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Lisanul Arab, Ibnul Manzur menyebutkan apa? Allahu Azza wa Jalla huwal aliyyul muta'ali al-ali al-a'la dzul ula wal ala wal ma'ali. Ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira wa huwal a'la subhanahu bima'na al-ali. Baik. Dalam Lisanul Arab disebutkan dengan panjang, dengan panjang lebar. Ibnu Manzur sebutkan makna apa? Makna nama Allah Al-Ali ataupun makna Al-Ali. Jadi dikata di sini Al-Ali Al-Muta'ali Al-Ali Al-A'la, yakni yang tinggi, yang meninggi, yang maha tinggi, yang tertinggi, pemilik ketinggian, Zul Ala wal Ula wal Ma'ali, yakni yang memiliki ketinggian. Ta'ala amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim dengan ketinggian yang sangat besar, dengan ketinggian yang sangat besar. Dan apa yang dimaksudkan dengan Al-A'la ialah Al-Ali, yang maha tinggi. Dan tafsir bagi Ta'ala sangat agung dan sangat tinggi. Fahuwa a'zamu wa ajallu wa a'la mimma yusna alaih. Kerana apa? Kerana dialah zat yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang tidak ada yang kita kata tidak ada pujian, segala puji, segala apa kita kata kesempurnaan dan segala puji yang dipuji, melainkan kesemua pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang tertinggi. Itu yang dimaksudkan, kata Ibn Manzur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah semata-mata melainkan Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Fahuwa qala al-Azhari, kata al-Azhari pula, wa tafsiru hadhihi sifati lillahi subhanahu yaqrubu ba'daha min ba'd. Maksudnya kalau kita sebut Al-Ali, Al-Aliyu, Al-A'la, Al-Muta'al yang datang dalam 3 ayat tadi, maksudnya maknanya mutaqaribun, yaqrubu ba'daha ba'd, kata ulama lughah, ulama bahasa Arab, iaitu Al-Azhari. Baik. Kemudian katanya lagi, fal-aliyyu asy-syarifu fa'ilun min ala ya'lu. So dia baru dia masuk tentang asal ataupun kalimah ataupun makna yang antara makna al-ali. Al-aliyu asy-syarifu, ini dalam bahasa Arab, asy-syarifu yang mulia. Maksudnya selain daripada makna yang kita sebutkan tadi, makna yang disebutkan juga oleh Al-Azhari di sini, Al-Ali ataupun Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, asy-syarifu, yang mulia, yang sangat mulia. Datang dalam kita kata atas wazan fa'il, daripada ala ya'lu, dan dia dengan makna al-ali, yang tinggi, yang maha tinggi. Apa maksud al-ali? Wa huwa allazi laysa fawqahu syai'. Dia yang zat yang apa? Tidak ada di atasnya sesuatu apa. Ini makna al-ali. Dia yang tidak ada di atas zatnya sesuatu apa pun. Laisa fawqahu syai'. Wa yuqal huwa allazi 'ala al-khalq faqaharahum biqudratihi. Antara maknanya lagi yang disebutkan oleh Ibn Manzur, iaitulah apa? Dia yang
meninggi di atas makhluknya dan dia berkuasa di atas mereka dengan kudratnya. Tengok tadi Ibn Manzur dia kata Asy-Syarif, maknanya Asy-Syarif. Al-Aliyyu maknanya mulia, maha mulia. Asy-Syarif daripada fa'il, yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Baik, kenapa? Kerana kemuliaan dan ketinggian ni adalah saling melazimi, kan? Itu logik pun kita kata sangat logik, kan? Maksudnya kalau ikut logik pun kita boleh ikut, diterima oleh logik, sangat rasional, tak ada kita kata apa-apa kontradik dengan logik akal. Sebab itu kata guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, dia kata riyadatul aql, yakni kita nak melatih akal kita ni, apa kita kata cepat, pick up, ataupun kita nak melatih akal kita ni berfikir dengan baik, berfikir dengan benar, bukanlah dengan belajar ilmu falsafah, bukanlah dengan belajar ilmu riyadiyat, yakni falsafah, ilmu kita kata yang dibangga-banggakan oleh orang-orang yang tak jumpa Allah, tak kenal Allah lagi. Tetapi nak melatih akal kita ini, nak mendidik dan membimbing akal kita, mestilah dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Maksudnya kalau kita nak, setengah orang ini kan dia nak dia nak macam, kan sekarang ada orang dia kata dia nak uji IQ dia, ataupun dia nak asah pemikiran dia. So dia pun kata kita main chess, so kita main game yang boleh menguji minda lah, ni lah, buat macam-macam lah permainan, kan. Sedangkan sebenarnya cara yang paling ampuh untuk kita melatih akal kita berfikir dengan rasional, berfikir dengan benar, berfikir dengan tepat, berfikir dengan kerangka yang benar dan lagi tepat, iaitulah dengan kita membaca Al-Quran, mempelajarinya dan memahaminya, mentadabburinya. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Ataupun hati-hati kalian telah terkunci. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang tadabbur. Jadi asal bagi kita nak melatih akal kita adalah kita mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tadabbur. Betul Allah kata wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Wa ma inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Liqaumin ya'qilun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Apa tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran? Antaranya adalah untuk supaya menggunakan akal kita ini, kita menggunakan akal kita dengan benar, kita menggunakan nikmat akal ini dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha, iaitulah kalamnya, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itu sebab tak ada cara lain. Bukan dengan kita mempelajari ilmu falsafah. Bahkan mempelajari ilmu falsafah, kalau masuk dalam bidang agama, membahaskan akidah dan menggunakan ilmu falsafah, maka dia akan menjadi lebih teruk dan dia tidak akan membantu kita. Berbeza dengan kalau kita belajar falsafah kedoktoran ke apa, ke falsafah perubatan ke apa, itu lain. Tapi kalau ilmu falsafah ini masuk melampaui batasan dalam syariat, dalam perbahasan ilmu akidah, maka dia akan menjadi satu musibah yang sangat besar. Dan itu yang kita lihat hari ini, perdebatan yang tidak habis-habis tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak mendapat kata putus, saling berselisih tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang keberadaannya, ketinggiannya, masih lagi ditolak ataupun dibantah disebabkan oleh ilmu falsafah. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, Al-Ali, kalau kita kata ketinggian, apa kaitan ketinggian dengan kemuliaan? Sangat jelas. Sangat jelas. Dan logik kita boleh terima. Maksudnya benda yang kita kata, apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa Al-Quran ni, dia takkan boleh kita kata dia takkan bertentangan langsung dengan logik yang benar, dengan kita kata dengan akal yang benar. Kecuali kalau akal tu dah rosak. Baik.
Contohnya ketika kita dalam kehidupan kita ya, yang kita sedar kita hari-hari hidup dalam keadaan apa? Ada peraturan, ada undang-undang, ada hukum yang kita ikuti. Misalnya kita katakan apa? Contohnya kita ambil contoh macam mana kita ni daripada fitrahnya, secara fitrahnya kita akan menganggap dan kita akan meyakini bahawasanya sifat ketinggian itu adalah sifat yang mulia, sifat yang sempurna. Contoh, kita bagi contoh yang mudah. Baik, orang Melayu, kita bagi contoh orang Melayu dulu. Logik lah, benda ni logik. Baik, orang Melayu dulu. Kalau anak mereka duduk atas bantal, tahu bantal kan? Bantal. Mereka akan cakap apa? Jangan duduk, nanti punggung bisul kan. Baik, itu kita kata tak betul lah. Tapi apa tujuan mereka cakap macam tu? Tujuannya kerana mereka nak supaya bantal yang diletakkan kepala yang merupakan tempat yang paling mulia, kepala, tidak diletakkan padanya perkara-perkara yang menghinakan ataupun yang boleh merendahkan. Ialah punggung kan, punggung dengan kepala bezalah. Kan? Bantal kita letak kat kepala, kemudian kita letak pula kat punggung. Maksudnya orang Melayu dulu dia apa? Logik dia kenapa? Kerana bantal itu sebab apa? Sebab dia untuk tempat yang kita kata yang mulia, untuk kita kata apa? Untuk tempat yang paling tinggi di dalam anggota badan kita ni, itulah kepala. Contoh. Baik, kemudian bila orang Melayu masuk Islam, kan, mereka mushaf, soal Quran. Mereka ada mushaf Al-Quran. Apa yang kita akan buat, bahkan ini bukan setakat orang Melayu lah, bahkan adalah adab. Termasuk daripada adab kita dengan Al-Quran adalah kita meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Dan kita tak meletakkan Al-Quran di tempat yang rendah. Apa signifikan dia? Apa logik dia? Apa logik dia? Logik dia kerana apa? Kerana Al-Quran adalah apa? Kalamullah. So kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah merujuk kepada Allah. Maka Allah adalah yang maha mulia, yang maha tinggi. Sebab itulah kita kena letakkan Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang diperintahkan untuk kita menghormatinya, yang diperintahkan kita untuk mengagungkan Al-Quran, diletakkan di tempat yang tinggi dan tidak diletakkan di tempat yang bawah. Sebab itu kalau kita tengok orang letak Al-Quran di bawah, kita tengok orang Melayu kita ni dia akan reflect. Orang Islam Melayu kita ni dia akan reflect. Itu adalah satu bentuk apa? Ajaran yang benar. Kan? Maksudnya apa? Kalau dia tengok saja Al-Quran tu ada kat bawah, dia akan letak kat atas. So kita dah dididik macam tu. So Al-Quran ni bukan diletakkan di tempat di bawah. Sama level dengan kaki, tak. Dia akan diletakkan di atas. Kalau nak mengaji pun kita kena ada rehal. Kan? Kalau tak ada rehal, kena pegang kena tinggi. Jangan pegang macam tu bawah sampai sama dengan kaki kita. Tak beradab dengan Al-Quran. Kan? Kalau tak ada rehal lagi, orang ingat dulu apa? Tok nenek kita dulu tak ada duit nak beli rehal, dia guna apa? Bantal. Nampak? Lapik guna bantal. Al-Quran ni nak baca guna bantal. Apa signifikan dia? Apa logik dia? Kerana ada menunjukkan kepada kita ketinggian itu adalah sifat yang mulia. Ketinggian itu adalah sifat yang mulia. Banyak lagi kita boleh bagi contoh, kan? Contohnya yang lain. Benda yang kita kata simple kita nak faham. Bila kita kata iaitulah ketinggian dari sudut apa, kita lihat orang-orang yang kaya ataupun orang-orang kita tengok istana raja, istana sultan ataupun raja dibina di atas bukit, kan? Bukit ni dibina atas bukit. Kenapa dia tak dibina di bawah? Maksudnya kalau kita kata di tanah yang rendah, selevel dengan apa, rumah rakyat ataupun rumah setinggan ke, tak kan? Takkan jumpa rumah orang kaya ataupun rumah orang yang raja, sultan dan istana dan sebagainya akan dibina di tempat yang tinggi. Apa signifikan dia? Menunjukkan ketinggian itu adalah satu kemuliaan.
Ketinggian itu adalah satu kemuliaan. So dari sudut bahasa Arab, sebab itu kita kata Asy-Syarif, Al-Ali, maksud iaitu merujuk kepada ketinggian, merujuk kepada makna kemuliaan. Kemuliaan. Kan? Baik. Wa huwa allazi, kata Ibnu Manzur lagi, makna yang lain. Wa huwa allazi 'ala al-khalq faqaharahum biqudratihi. Ya, makna yang berikutnya Al-Ali, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi di atas makhluknya dan dia menguasai makhluknya dengan kudratnya. Dia tinggi di atas makhluknya dan dia menguasai makhluknya dengan kudrat. Baik. Baik, begitulah juga makna al-muta'al dengan al-a'la. Al-a'la kata Ibnu Manzur, wallahu alladhi huwa a'la min kulli 'alin. Al-a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Nama Allah al-a'la, maknanya apa? Wallah, dialah Allah alladhi huwa a'la min kulli 'alin. Dialah yang maha tinggi, yang paling tinggi, yang tertinggi di atas setiap yang tinggi. Setiap yang tertinggi dia yang paling tinggi. Baik. Dan namanya Al-A'la, sifatnya A'la as-sifat, sifat yang paling tinggi. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat ketinggian, sifat kemuliaan. Baik. Kan? Wal 'ala asy-syarafu wa dzul 'ala sahibu sifatil 'ula. Selain daripada itu disebutkan juga Al-'ala wa dzul 'ala. Dia yang memiliki ketinggian. Itulah dia pemilik sifat-sifat yang maha tinggi. Saya kita kata sifat-sifat Allah ni apa? Wa sifatuhu al-ulya, al-ula, wa sifatuhu al-ula. Jamak kan? Jadi kita kata sifat-sifatnya yang tertinggi. Baik. Jadi al-ula jamak kepada al-a'la. Al-ula jamak kepada al-a'la. Itulah apa? Allah Subhanahu Wa Taala dia bersifat dengan sifat yang paling tinggi, sifat yang paling mulia, yang paling tinggi. Baik. Dan kata Imam Ibnu Manzur lagi, dia kata sini, wala yusafu biha ghairullah wahdahu la syarikalah. Tidak disifatkan bagi selain Allah dengan sifat ketinggian ini, ketinggian ulul mutlak, ketinggian yang mutlak. Walam yazalillah aliyan 'aliyan muta'aliyan. Ta'ala Allahu an ilhadil mulhidin wa huwal aliyyul azim. Dan dialah sentiasalah Allah Subhanahu Wa Taala ini maha tinggi, yang tertinggi sekali, yang sifatnya yang paling tinggi. Maha tinggi Allah daripada penyelewengan golongan-golongan mulhidin, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala al-aliyyul azim, maha tinggi dan maha agung. Baik, jadi itu makna dari sudut bahasa, makna dari sudut bahasa. Jadi kita dah bincang tadi logik, dari sudut logiknya. Logiknya memang tak. Kita kata siapa yang menolak logik tadi, dia kata misalnya golongan yang menafikan sifat ketinggian Allah ni, kita akan bincang nanti tentang syubhat mereka. Tetapi nak bagi tahu bahawasanya sifat ataupun nama Allah Al-Ali ini dari sudut makna bahasa pun kita dah boleh nampak apa logiknya, makna. Tak ada kita kata pertentangan. Baik. Kemudian kita nak lihat makna pada hak Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita sebut Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala, Allah apa? Allah Maha Tinggi. Kan? Ta'ala, Ta'ala, Ta'ala. Kita dah sebut Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya kita meninggikan Allah. Kita kena sedar bila kita cakap tu kita meninggikan Allah. Kan? Itu kita kata dia kontradik orang yang menafikan sifat ketinggian Allah. Tiba-tiba dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak di atas. Oh, dia sebut tu. Dalam tu dia sebut Allah Ta'ala tidak di atas, dia kata. Tidak tinggi di atas, tidak. Padahal dalam kalimah dia tadi tu dia kata ada Ta'ala. Tu kontradik kita kata. Cuba tengok kan. Apa ada seorang dia share seorang ceramah ni. Apa nama dia, Abdul Samad. Dia kan kata Allah Ta'ala tidak di langit, tidak di atas, tidak di kait, tidak kan. Kemudian orang share balik dia punya satu video tu. Dia sebut Allah ditunjuk atas. Kan? Allah ditunjuk kat atas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditunjuk atas. Tadi hang punya mulut hang cakap apa? Allah tidak di atas. Tidak di atas. Tiba-tiba perkataan ataupun perbuatan kau
perbuatan kau mendustakan perkataan kau. Itu menunjukkan tanaqud, kontradik. Dia kata Allah tidak di atas, tetapi bila dia cakap, bila dia sembang, akhir sekali automatically dia apa? Tunjuk tangan dia bila sebut Allah, dia tunjuk ke atas. Nampak tak kontradik? Itu orang share kan, orang share apa? Video dia tu. Abdul Samad nama dia, Abdul Samad, pendakwah apa? Pendakwah yang famous lah, orang angkat dia pendakwah lah. Tokoh apa? Ummah lah apa benda kan, Nusantara kan, Nusantara. Wallahul musta'an. Jadi itu menunjukkan apa? Kita kata menunjukkan kontradik. Dia sendiri tak, kita kata tak logik lah, kita kata tak logik. Baik, adapun makna Allah Subhanahu wa taala, makna kita kata al-aliyyu pada hak Allah taala. Kita nak tengok makna ini dari sudut hak Allah taala. Baik, kata al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, wa amma ta'wil qawluhu wa huwa al-aliyyu, adapun tafsir takwil bagi firman Allah wa huwa al-aliyyu, dialah yang maha tinggi, fa innahu ya'ni wallahu al-aliyyu, maknanya adalah Allah itu al-aliyyu yang maha tinggi. Wal aliyyu al-fa'il, al-aliyyu ni datang daripada wazan apa? Al-fa'il. Kita kata daripada perkataan ala ya'lu uluwan, ala ya'lu uluwan, maknanya apa? Idza irtafa'a fa huwa 'alin wa 'ali, maknanya apa? Iaitulah tinggi meninggi, tinggi dan meninggi. Apabila ianya meninggi, fa huwa 'alin wa 'ali, dan dia tinggi dan meninggi, maha tinggi. Wal 'aliyyu dzulul 'ulu wal irtifa'i 'ala khalqihi biqudratihi. Dan al-'ali kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, pemilik ketinggian dan ketinggian ketinggian dan apa kita kata kemuliaan dan ketinggian di atas makhluknya dengan kudratnya. Baik, kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia kata apa? Al-'aliyyul a'la huwa alladhi lahu al-'ulul mutlaq min jami'il wujuh. 'Ulu dzat wa 'uluul qadri was sifat wa 'uluul qahri. Al-'ali dengan al-a'la, maknanya kata Imam As-Sa'di rahimahullah, dia kata dialah Allah yang memiliki yang baginya sifat ketinggian yang mutlak, min jami'il wujuh, daripada setiap wujuh, setiap sudut. Uluul zat, iaitulah ketinggian zat, ketinggian zat, nampak? Wa uluul qadri was sifat, uluul qadar, kita kata qadar, dan juga sifat. Dia ada tiga lah, maksudnya uluul zat, bila kita isbatkan sifat ataupun nama Allah Al-'Ali ni, maknanya kita kena faham maknanya ada ketinggian itu terbahagi kepada, pertama, ketinggian zat. Yani Allah Ta'ala zatnya berada di atas, zatnya tinggi di atas. Yang kedua, ketinggian dari sudut apa? Al-qadru was sifat, iaitulah kedudukan dan juga sifat. Kedudukannya dan juga sifatnya tinggi. Yang ketiga, al-'uluul qahr, yakni ketinggian dari sudut penguasaan. Ketinggian dari sudut penguasaannya. Baik. Fahuwa alladhi 'ala al-'arsy istawa, dialah Allah yang beristiwa di atas arasy-Nya, tinggi di atas arasy-Nya. Wa 'ala al-mulki ihtawa, dan di atas dia meliputi pemerintahannya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa bi jami'i sifatil 'azamati wal kibriya'i wal jalal wal jamal wa ghayatul kamal uttusifa wa ilaiha fiha al muntaha. Maksudnya Allah Ta'ala ni zatnya tinggi di atas, sifat-sifatnya, seluruh sifat-sifatnya, sifat-sifat keagungan, ke al-kibriya, al-jalal, kemuliaan, al-jamal, kecantikan dan keindahan, wa ghayatul kamal, kemuncak bagi seluruh kesempurnaan. Allah Ta'ala bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang maha sempurna. Wa ilaiha fiha al-muntaha, dan pada sifat Allah Ta'ala inilah yang kita kata yang tidak ada limitnya. Maksudnya tidak ada, kita kata apa? Tidak ada, maksudnya tidak ada batasannya dari sudut apa? Kita kata dari sudut ketinggian dan kemuliaannya. Baik. Dan Allah Tabaraka Ta'ala, kita dah sebut tadi, baginya seluruh jenis ketinggian. Tadi, tiga tadi. Dulu, yang pertama, ulu zat. Jadi ulu zat ni lah yang ditentang oleh apa? Golongan Jahmiyah hari ini. Di antaranya Asy'ariyah, golongan Asy'ariyah mutaakhirin.
mereka menafikan sifat ketinggian Allah. Maksudnya ketinggian zat. Mereka tak menafikan ketinggian yang dua tadi, ketinggian sifat dengan ketinggian penguasaan, tapi mereka menafikan ketinggian zat. So bila mereka menafikan ketinggian zat, maknanya sama je lah. Mereka menafikan sifat ketinggian Allah lah. Walaupun mereka menolak satu bahagian. Baik. Fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan menolak sebahagian kitab kan? Baik, barang siapa yang mengingkari salah satu daripada sifat ketinggian tadi. Maksudnya katakan dia beriman dengan sifat ketinggian zat. Apa maksud sifat ketinggian zat? Maksudnya kita kena yakin dan beriman bahawasanya memang Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluk. Dia beristiwa di atas arasy, di atas langit yang ke-7, di atas air. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Kemudian apa? Jarak antara setiap langit, daripada langit pertama hingga ke langit ke-7, daripada satu langit ke satu langit yang berikutnya, itulah 700 tahun ataupun 500 ataupun 700 tahun jarak perjalanan. Maksudnya itu menunjukkan kebesaran makhluk Allah. Ya, dan kebesaran kita kata langit ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas langit yang ke-7. Maksudnya selepas langit yang ke-7 adanya air. Sebagaimana dalam surah Hud ayat yang ke-7, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Kemudian di dalam hadis Au'al dalam Sunan Abi Dawud yang menjelaskan tentang apa? Tentang tingkatan-tingkatan langit ini, jarak antara satu langit dengan satu langit, kemudian adanya makhluk-makhluk Allah yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Antaranya hadis Isra' dan Mi'raj berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW Mi'raj ke langit. Langit pertama, langit kedua sehingga langit ke-7 bertemu dengan Nabi-Nabi. Antaranya Nabi Musa, antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Adam AS dan sebagainya. Itu menunjukkan keluasan langit. Jarak antara satu langit dengan satu langit. Kemudian adanya makhluk-makhluk Allah lagi. Dalam hadis Isra' dan Mi'raj juga disebutkan bahawasanya setiap langit itu adanya penjaga. Itulah malaikat yang menjaga setiap langit. Adanya malaikat. Yang bilangannya Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah itu tentera langit dan bumi. Ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak mengetahui akan hakikat tentera Tuhanmu melainkan dia. Jika semua itu menunjukkan azamah, ulu, ketinggian, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuklah ketinggian zat. Maksudnya zat Allah tinggi di atas, terpisah dengan makhluknya. Itu yang dimaksudkan oleh perkataan ulama salaf. Bila mereka mengatakan apa? Allahu 'alin 'ala 'arsyihi atau istawa 'ala 'arsyihi 'alin 'ala khalqihi ba'inun min khalqihi. Allah itu beristiwa di atas arasy, tinggi di atas makhluknya. Ba'inun min khalqihi. Maksud ba'inun min khalqihi, dia terpisah daripada makhluknya. Tak bercampur dengan makhluknya. Baik, siapa yang ingkar keberadaan Allah di atas zat, maka dia kafir. Dhalla mudil, sesat dan menyesatkan. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia tersesat dengan sesatan yang jauh. Bahkan dia kafir. Kerana dia telah menolak sifat Allah yang ma'ruf. Yang mana Allah Ta'ala telah menyebutkan dengan banyak sekali tentang sifat ketinggian ini, sifat ulu. Sebab itu kalau kita tengok balik, sebahagian ulama lagi mereka menyebutkan bahawasanya sifat al-ulu, sifat ketinggian ini, daripada kita bincangkan tadi, daripada makna nama Allah al-ali, maknanya al-ulu, ketinggian, merujuk kepada ketinggian dia yang maha tinggi. Antaranya maknanya dia yang zatnya yang maha tinggi. Bahagian ulama menyebutkan apa? Ianya dalam kategori sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Sabitah bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal aqli wal fitrah.
Sifat ulu ini, sifat ketinggian ini yang terkandung maknanya di dalam nama Allah Al-Ali, ianya adalah sifat az-zatiyah, sifat zati yang tidak terpisah daripada Allah, sifat zati sabitah, yang sabit dengan apa? Al-kitab, dengan Al-Quran, was sunnah, dengan sunnah, dengan ijma', dengan akal, yakni logik, dan juga fitrah. Baik. Dan kalau kita tengok balik sebahagian lagi ulama dia membahagikan apa? Ulu ni kepada dua saja, sifat ulu, sifat ketinggian ni kepada dua saja, ulu zat dengan ulu sifat. So ulu al-qahri wal ghalabah tadi itu termasuk dalam ulu sifat. So sebahagian ulama lagi, antaranya guru kami Syekh Dr. Atiyah Az-Zahrani rahimahullah, beliau menyebutkan pembahagian ini dalam salah satu kitab beliau. Beliau membahagikan apa? Dia membahagikan ulu ini, sifat ulu ini kepada dua sahaja. Sifat ketinggian ini kepada dua sahaja. Itulah ulu zat dengan ulu sifat. Ketinggian zat dan ketinggian sifat. Tadi kita sebut yang pertama tadi, kita bahagi satu lagi kan. Uluul qahr wal ghalabah, ataupun ulu ketinggian dari sudut penguasaan. So penguasaan itu termasuk dalam sifat. Masuk dalam sifat. Baik. Jadi ulu zat, ketinggian Allah dari sudut zat. Baik. Apa maknanya? Maknanya Allah Subhanahu wa taala bizatihi fawqa jami'i makhluqatihi. Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya di atas seluruh makhluknya. Dengan zatnya di atas seluruh makhluknya. Sama ada alam ulwi ataupun alam sufli. Sama ada alam di atas ataupun alam yang ada di bawah. Sama ada apa kita kata in the heaven ataupun underworld, di bawah. Semuanya kita kata apa? Di bawah Allah Subhanahu wa taala, di bawah zat Allah, di bawah penguasaan Allah, di bawah zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan bila kita kata kita mengimani sifat Allah al-ulu, ketinggian bagi Allah ini yang ada di dalam makna nama Allah al-aliyu, al-a'la, al-muta'al, iaitulah antaranya kita wajib beriman dengan ketinggian zat. Baik. Yang kedua tadi ulu sifat. Apa maksud ulu sifat? Maknanya annama min sifatin kamal illa walillahi ta'ala a'laha wa akmaluha sawa'un kanat sifatul majdi wal qahri aw sifatil jamali wal qahri. Apa-apa sahaja sifat. Maksud ulu sifat maksudnya ketinggian Allah dari sudut sifat. Apa sahaja sifat yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala baginya adalah sifat yang paling sempurna, lagi sempurna, tertinggi dan paling sempurna. Yang paling tinggi, yang paling sempurna. Sama ada sifat kemuliaan, sifat penguasaan, sifat kecantikan, dan sifat apa dari sudut kekuatan. So, kita nak faham mudahlah. Baik, kalau kita kaya, Allah lagi kaya. Macam tu lah mudah. Kalau kita rasa kita dah tinggi, Allah lagi tinggi. Itulah. Kalau kita rasa kita kuat, Allah lagi kuat. Kalau kita rasa kita bijaksana, Allah lagi bijaksana. Itu maksud dia. Itu cara dia kita nak faham. Apa maksud ulu sifat? Setiap sifat yang sempurna yang ada, maka Allah lebih sempurna. Allah lebih tinggi. Itu maksud dia. Allah lebih tinggi. Kita rasa macam kita duduk dekat apa? Kita duduk dekat rumah kita dekat hill kan, rumah hill kan. Macam hill dekat atas bukit dan sebagainya, puncak bukit dan sebagainya. Kita rasa tinggi dah. Orang yang macam apa? Astronaut yang naik baru sampai dekat ISSI kan. Yang baru sampai dekat ISSI, dia rasa tinggi dah. Bahkan kita baru naik kondominium ke ataupun naik apa bangunan yang LCC ke apa ke, Burj apa Khalifah ke kat Dubai tu ke kan, kita naik tu berapa puluh tingkat tu, kita rasa dah tinggi dah, rasa gayat, kita rasa macam dah tinggi. Tapi sebenarnya ada lagi yang maha tinggi. Sebenarnya kita tu masih lagi rendah dan sangat kecil jika nak dibandingkan dengan
makhluk-makhluk Allah yang lebih besar. Bahkan Allah Ta'ala Allahu Akbar wa a'la wa ajal, maha tinggi. Baik, jadi itu yang dimaksudkan dengan uluwus sifat, ketinggian dari sudut sifat. Baik, kemudian dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita nak tengok dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita uluwuz zat, uluwuz sifat ini. Dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sangat-sangat banyak. Baik, antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Yunus ayat yang ketiga, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antaranya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arasy. So itu menunjukkan sifat istiwa. So sifat istiwa antara sifat yang khusus, yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sifat ulu, ketinggian, adalah sifat yang umum. Sifat istiwa, sifat yang khusus. Iaitulah apa? Dia ada makna yang lebih berbanding dengan ketinggian semata-mata. Iaitulah dia beristiwa di atas arasy. So kita, macam mana kita nak dapatkan keimanan kita kepada ayat ini, mestilah kita tahu apa itu arasy. Apa itu sifat ketinggian Allah, apa itu arasy, apakah arasy ini? Makhluk Allah yang paling agung. Sebab itulah Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah mengarang kitabnya Al-Arsyu, membawakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat arasy. Demikianlah juga Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah membahaskan berkenaan dengan arasy ini dalam karya-karya beliau, itulah menjelaskan tentang sifat. Begitulah juga sebelumnya lagi Imam Abu Uthman ataupun Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah dengan An-Naqdu 'ala Bishr al-Marisi, Naqdu Abu Uthman ataupun Naqdu Abi Sa'id 'ala Bishr al-Marisi al-Anid, membawakan dalil yang menjelaskan tentang kewujudan arasy ini adalah perlu kita imani, dan bahawasanya menetapkan arasy Allah, makhluk Allah yang paling agung ini akan melazimkan kita untuk mengimani, akan beriman dengan sifat ketinggian Allah, iaitulah ketinggian zat dan juga ketinggian sifat. Baik, kalau kita tengok balik dalam Al-Quran, banyak datang juga dalam ayat-ayat yang lain, misalnya yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat-malaikat itu takutkan Tuhan mereka min fawqihim, yang berada di atas mereka. Takutkan Tuhan yang berada di atas mereka. So malaikat ni tempat dia kat mana? Kat langit. Dan ada yang maksudnya di setiap lapisan langit ada malaikat. Allah Ta'ala lagi tinggi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat ni takutkan Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Fawqiyah, di atas mereka. Wa qala ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah qahiru fawqa ibadi, dia yang menguasai di atas hamba-hamba dia. Kita kata atas kan, dia nampak tak ada, kita kata tak ada kontradik. Yang kontradik sekarang ni orang yang isbatkan malaikat, contoh macam Jahmiyah hari ni, dia kita kata ataupun golongan ahlul kalam ni, dia sifatkan malaikat. Kita tanya malaikat duduk kat mana? Malaikat duduk kat langit. Allah tak kat langit. Pelik dah kan? Malaikat kat mana? Malaikat dia kata di mana-mana juga. Cuba tanya malaikat kat mana? Malaikat kat langit juga dia kata. Tapi tiba-tiba Allah dia kata tak di langit. Sedangkan kita kata malaikat di langit, Allah Ta'ala di atas lagi. Atas lagi daripada langit yang beradanya malaikat. Kalau malaikat yang ada di langit yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas arasnya. Aras kat mana? Aras ni atas daripada langit yang ketujuh. Kalau malaikat yang duduk di langit yang ketujuh pun dia masih lagi bawah. Nanti malaikat yang ada 8 malaikat yang akan memikul aras, dia still di bawah. Dia tak di atas aras. So malaikat kat bawah. Tiba-tiba dia kata Allah tidak di atas, tidak di tepi, tidak di kanan, tidak wujudlah, senang. Adam, ma'dum. Sebab itu kata para ulama, Jahmiyah ni mereka apa? Ya'buduna asna atau ya'buduna ma'duman.
mereka menyembah perkara yang tak wujud, Tuhan yang tak wujud. Subhanallah. Bahkan ini adalah kufuran yang nyata kerana menolak sifat Allah yang sabit dengan ijma', sabit dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan juga fitrah dan akal. Baik. Antaranya lagi dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas. Allah Taala berfirman, ta'rujul malaika wa ruhu ilaih. Ta'rujul malaika wa ruhu ilaih. Malaikat dan ruh, yakni Jibril, naik ke atasnya. Naik ke atas. Malaikat yang mencatat amalan kita tanya. Dia bawa amalan ke bawah ke atas? Ke atas. Dia bawa tu pergi jumpa siapa? Kan? Dia pun tak boleh jawab. Macam mana jawapan ni? Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, ilaihi yas'udul kalimut tayyib. Kepadanya lah apa? Kepadanya lah ilaihi yas'udu al-kalimut tayyib. Kepada Allah lah apa? Dinaikkan apa? Dinaikkan kalimah-kalimah yang baik. Maksudnya zikir kita, perkataan yang baik, sedekah kita, amalan-amalan soleh kita ni, kita beramal untuk apa? Supaya diterima oleh Allah, supaya Allah angkat amalan kita. Malaikat yang ditugaskan untuk mengangkat amalan kita. Angkat tu ke mana? Ke atas. Bukan angkat ke tepi, ke bawah ataupun ke mana-mana. Tak, angkat ke atas. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi berkenaan dengan Allah mengangkat salah seorang dari makhluknya, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaihi." Orang Yahudi mereka tak bunuh Isa. Mereka tak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tapi mereka telah diumpamakan ataupun disamakan salah seorang daripada kalangan pengikutnya itu dengan wajah Isa, lalu mereka menjadi keliru. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Allah kata bahkan Allah telah mengangkatnya ilaihi, kepadanya. Tanya depa, Nabi Isa sekarang kat mana? Kat langit. Allah kat mana? Allah tak di langit. Pelik tu. Allah kat bawah ke? Kat mana? Allah Subhanahu Wa Taala atas lagi lah. Atas lagi daripada Nabi Isa. Kerana Nabi Isa makhluk. Kan? Baik. Kemudian at-tasrihu bil uluwil mutlaq. Antaranya kalau kita tengok lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mensarahkan, menjelaskan dengan ketinggian yang secara mutlak. Contohnya macam kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah tadi, wa huwal aliyyul azim. Dia yang maha tinggi dan maha agung. So bila kita sebut nama Allah Al-Aliyyu, maknanya kita menetapkan ketinggian secara mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah ketinggian zat, ketinggian zat dan ketinggian sifat. Sebab itu kalau kita menafikan ketinggian zat, maka kita dianggap tidak beriman lagi dengan sebenar-benar keimanan pada nama Allah Al-Ali. Baik, kemudian banyak lagi lah dalil dalam surah Taha ayat 5. Kemudian dalam tadi kita bacakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi dalam surah Al-An'am ayat 18. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun dalam surah An-Nahl ayat 50. Malaikat yang ditakut dekat Tuhan yang berada di atas mereka. Baik, sebab itulah kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya, dia kata fa huwal aliyyu bi dzatihi subhanahu إذ يستحيل خلاف ذا ببيان وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان قد قام بالتدبير للأكوان. Dialah Allah Al-Ali, maha tinggi, bizatihi subhanahu, dengan zatnya. إذ يستحيل خلاف ذا ببيان, kerana mustahil untuk kita menyelisihi Allah Subhanahu Wa Taala yang pemilik bagi segala penjelasan, al-bayan, yakni Al-Quran yang jelas, sangat jelas. Wa huwa allazi haqqan 'ala al-'arsy istawa, dan dialah secara benar beristiwa di atas arasy. Beristiwa di atas arasy. Qad qama bit-tadbir lil akwan, yang dia mentadbir seluruh cakrawala ini. Baik. Dalil ulul qahri wal ghalab ataupun ulul sifat banyak juga. Wallahul wahidul qahhar, Allah Taala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 4. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi dari Al-An'am ayat 18. So kita pegang tadi kaedah yang disebutkan oleh ulama iaitu apa? Ulul sifat, ketinggian sifat itu
Maksudnya apa? Setiap sifat yang sempurna itu maka Allah lebih tinggi. Itu maksud dia. Apa sahaja yang kita dapati adanya kesempurnaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi, lebih sempurna. Itu maksud dia, lebih sempurna. Baik. Sebab itu Allah Taala sebut dalam dalam Al-Quran, Allah Taala sebut berkenaan dengan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad walillahil mathalul a'la. Kesemua itu menunjukkan makna ulu sifat. Baik. Kemudian baik, yang berikutnya kita nak bincang tentang asar, kesan ataupun tuntutan kita beriman dengan nama Allah Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. Baik. Jadi kita boleh sebutlah nama Allah ini dalam doa kita. Ya Ali, Ya Aliyul Ghaffar, Ya Aliyul Azim, Ya Ali Al-Azim, Ya Kabir, Ya Kabir Al-Muta'al ataupun Ya Al-Muta'al, Ya Al-A'la. Boleh, kita boleh kita kata apa, ya Allahul A'la, ya kita tawassul dengan nama-nama Allah yang kita kata yang maha tinggi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang sangat indah, yang mencapai tahap ketinggian yang tidak ada batasannya, tertinggi sudut makna dan nama dan sifatnya itu, maka kita berdoa dengan nama Allah tadi. Ya Allah, Ya Allahul A'la misalnya, Ya Kabirul Muta'al, Ya Allah, Ya Al-Muta'al. Boleh. Kita doa, minta apa yang kita nak minta, berupa doa. Boleh kita berdoa kan dengan nama-nama Allah tadi. Baik. Pertama sekali, tuntutan kita beriman dengan nama Allah Al-Ali, Al-A'la dan juga Al-Muta'al, iaitulah al-khudu' lillahi wal ikhbat. Kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghinakan diri kita kepada Allah. Bersama dengan apa? Kecintaan kita kepada Allah ditujukan kepadanya dan pengagungan kita kepada Allah. Dan ini adalah rukun ubudiyah, rukun ibadah yang kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah kemuncaknya, iaitulah kita merendahkan dan menghina kedudukan kita. Nampak? Bila kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tertinggi, yang maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi penguasaannya, maka apa yang menatijahkan kepada kita? Ianya menatijahkan kepada kita rasa untuk kita terus merendahkan diri, terus untuk menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, al-khudu' wa tadhallul lahu Subhanahu Wa Taala. Kita hanya meletakkan kerendahan, penghinaan diri kita ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita salat, maka tempat yang paling mulia dalam anggota badan kita, iaitulah kepala kita ini, akan berada bila kita sujud, akan berada bersama dengan dengan kaki yang berada yang paling bawah sekali dalam anggota badan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Kerana kita makhluknya yang paling rendah, yang hina di hadapan. Baik. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, al-ibadatu tujma'u atau tajma'u aslain. Ibadah itu menghimpunkan dua asal. Yang pertama, ghayatul hubbi wa bi ghayatiz zulli wal khudu'. Iaitulah apa? Dengan kemuncak kecintaan, dengan kemuncak penghinaan dan kepatuhan. Sebab itulah orang Arab panggil apa? Tariqun mu'abbad. Ibadah itu orang Arab ambil daripada, kalau kita tengok dari sudut penggunaan bahasa Arab, orang Arab kata tariqun mu'abbad, maksudnya jalan yang apa? Muzallal, yang direndahkan, yang diratakan ataupun yang direndahkan. Maksudnya apa? Ibadah ini kita kata dia antara tuntutannya adalah apa? At-tazallul wal khudu'. Iaitulah kita menghinakan diri kita di hadapan Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, "Faman ahbabtahu wa lam takun khadi'an lahu lam takun 'abidan lah." Barang siapa yang cintakan Allah tetapi dia tidak tunduk dan merendahkan diri serta menghina dirinya di hadapan Allah, dia bukan seorang yang menyembah Allah. Contohnya, orang yang mendakwa dia cintakan Allah tapi dia tak solat. Kan? Contoh. Dia cinta Allah tapi dia tak solat. Sedangkan solat itu adalah apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diwajib tunduk dan patuh, merendahkan dirinya. Ya. Kan? Waktu datangnya waktu solat, dia kena mengagungkan Allah, dia kena meninggikan Allah.
Dia meninggalkan segala kesibukan dia semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa man khada'a lahu bila mahabbah lan takun 'abidan lahu hatta takunu muhibban khadi'an. Sama juga sebaliknya, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah tetapi tidak menyintai Allah, dia juga tidak termasuk di kalangan orang yang abid, orang yang menyembah Allah. Sehinggalah dia betul-betul, kita kata apa, muhibban khadi'an. Itu asal bagi ibadat itu ada dua, muhibban, kita kata ghayatul hub dengan ghayatul dhulli wal khudu'. Iaitu asal bagi ibadah ni iaitu apa? Kemuncak kecintaan kita itu kita letakkan kepada Allah, kemudian kemuncak kerendahan dan penghinaan. So syahid dia di sini kerendahan. So kita kaitkan dengan nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, kerana dia yang maha tinggi. So kita yang paling rendah. Kita yang paling rendah. Bila kita yang paling rendah, kita yang paling hina, kita yang paling bawah, apa yang kita kena rasa? Kita nak meninggi diri ke? Masyarakat kita hari ini kerana mereka tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Apabila mereka tidak kenal Allah, sebab itulah datangnya tafsiran tentang Allah ini dengan berbeza-beza tafsiran. Ada yang kata Allah di dalam hati, ada yang kata Allah Taala ini di mana-mana, ada yang kata Allah tidak bertempat. Lalu dia tak boleh nak define Allah tu kat mana. Lalu dia tak boleh nak tahu keagungan Allah, dia tak boleh tahu ketinggian Allah. Sebab itulah akhir sekali dia mencari-cari siapa yang tinggi. Akhir sekali dia cari jumpa wali yang tinggi dia kata. So sebab itu dia sembah wali. Nampak? Sebab dia tak jumpa siapa yang tinggi, siapa yang hebat, siapa yang mulia. Dan sekali dia jumpa siapa? Nabi. Ya, Nabi lah yang paling tinggi. Oh siapa? Habib wali dia, wali syekh dia, tok guru dia. Oh itulah yang paling tinggi. Kerana dia tak jumpa. Dia tak faham ketinggian Allah. Dia tak isbatkan ketinggian Allah tadi. Ataupun akhir sekali dia tak jumpa Allah Ta'ala kat mana ni, akhir sekali Allah dalam diri dia. Itu yang jadi apa? Yang kita pernah tulis lah berkenaan dengan apa? Orang Melayu kan. Orang Melayu dia ada keyakinan, orang Melayu sebelum datang Islam lah, ada keyakinan bahawasanya roh kita ni terbahagi kepada 9 bahagian. Kemudian dalam roh ini adanya kita kata bahagian daripada Tuhan. Adanya roh yang kita kata asalnya adalah limpahan daripada Tuhan ataupun bahagian daripada Tuhan. Sebab itulah roh ini bagi anggapan sebahagian orang Melayu dahulu bahawasanya tidak akan fana, tidak akan musnah, bahkan akan kekal. Akan kekal selama-lamanya kerana dia adalah bahagian Tuhan. Itu yang jadilah sekali menyembah diri sendiri, meninggi diri. Itu jadi kan, meninggi diri itu sebab apa? Sebab dia tak tahu sebenarnya dia ni makhluk Allah yang kecil, makhluk Allah yang rendah. Ada yang lagi tinggi. Kalau dia tengok makhluk saja tinggi, dia tengok ada lagi orang yang lebih tinggi pangkat dia, itu makhluk. Ada siapa, ada bos dia, makhluk. Siapa lagi, ada raja makhluk kan? Allah Subhanahu Wa Taala tu belum ada lagi makhluk yang lebih tinggi, malaikat tinggi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Bila dia tahu, dia yakin bahawasanya Allah Taala yang paling tinggi, ada tak lagi dia nak meninggi diri? Kita akan merendah diri. Kerana kita tahu kita ni siapa. Kita tak boleh nak dibandingkan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Aliyul Muta'alul A'la, yang maha tinggi, yang mempunyai sifat yang tinggi. Baik. Sebab itu dua asal ibadat, iaitu apa? Kecintaan, kemuncak kecintaan dan juga kemuncak ketundukan dan kepatuhan serta kerendahan, penghinaan, kerendahan. Baik. Maksudnya di sini bahawasanya iman dengan ketinggian Allah di sini, kita beriman dengan ketinggian zatnya, qadarnya, kekuasaannya, sifat-sifatnya, maka ianya akan mewariskan ataupun menatijahkan ke dalam hati kita ini adalah perasaan merendah diri, sentiasa patuh, sentiasa merendah diri, kerana kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya apa? Bertasbih, memuji nama Allah yang paling tinggi. Allah kata apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, menyebut nama Tuhanmu yang tertinggi. So nama Allah semua tinggi. Ini dalil menunjukkan semua nama Allah adalah al-a'la.
Kerana terkandung di dalam nama Allah semua sifat-sifat yang maha tinggi. Ucapkan yang merosakkan muka bumi ini adalah meninggi diri, tidak mahu tunduk kepada perintah Allah, tidak mahu merendahkan diri, tetapi dia nak meninggikan diri di atas kebenaran atau meninggikan diri di atas Allah, nak menyamakan diri dengan Allah ataupun menyamakan atau meninggikan dirinya daripada Allah, daripada Tuhan yang patutnya disembah. Ini puncanya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, inna fir'auna ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun itu meninggi diri. Abang, bila dia meninggi diri, maka dia rosak. Sebab itu kalau kita tengok, inilah yang menjadi akar masalah dalam masyarakat kita. Bila orang mula meninggi diri, mereka tak kenal siapa diri mereka sebagai hamba Allah, maka mereka mula menzalimi orang lain. Mereka mula melakukan kezaliman ke atas orang yang lemah. Mereka makan rasuah kerana mereka sangka mereka tinggi, mereka dah ada jawatan, mereka boleh buat wenang-wenang. Mereka merasakan diri mereka sudah tinggi, duduk di istana-istana, duduk di pejabat-pejabat yang hebat, yang mewah, di atas bukit, di tempat yang tinggi. Mereka rasa tak ada orang yang nampak, sedangkan Allah Ta'ala melihat, Allah lebih tinggi. Lalu mereka meninggi diri mereka di hadapan makhluk. Begitulah juga orang-orang yang kita tengok hari ni, baru-baru ni kecoh tentang isu kenyataan seorang anda panggil dia scammer lah kerana dia menipu kan. Tapi orang panggil dia tokoh lah kerana dia berjaya mencetak jutawan-jutawan yang ramai. Tetapi nak bagi tahu di sini, apa punca kenyataan tu kerana dia meninggi diri. Kononnya kalau orang yang meniaga tak boleh dapat 1 juta dalam masa 3 hari atau 3 tahun ke itu, dia kata jangan meniaga dia. Dia maksudnya dia buat dia buat kenyataan yang menunjukkan dia meninggi diri. Beranggapan orang yang bekerja kerajaan ni semuanya tak guna. Dia keluar kenyataan. Dia kata kerja kerajaan ni, dia kata tak macam ni dia kata sepatutnya meniaga. Dia nak paksa semua orang supaya meniaga macam dia. Tapi bila kita tanya dia meniaga apa, kita pun tak tahu dia meniaga apa. Orang tanya meniaga apa, kita pun tak. Meniaga yang liar rupanya. Puncanya kerana apa? Meninggi diri. Kita jangan ada sikap meninggi diri ni walaupun sedikit. Kerana Nabi SAW sebut apa? Sikap meninggi diri ni termasuk daripada al-kibr, sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah perasaan kibir, sombong, meninggi diri. Jangan, Allah musta'an, wal'iyazubillah, kita minta lindung. Boleh jadi kita meninggi diri dengan ilmu pun bahaya. Ini juga benda yang kita kena tegur, meninggi diri dengan ilmu. Kita dah khatam kitab ni, kemudian kita jaja dekat media sosial, tengok saya khatam, orang lain tak khatam. Walaupun tak kata macam tu, tapi ayat kita tu seakan-akan meninggi diri, nak bagi tahu akulah yang khatam, orang lain tak khatam, macam tu. Itu perangai segelintir penuntut ilmu juga. Aku ada sanad, kamu tak ada sanad. Tunjuk sanad dia. Meninggi diri, takut. Sebaiknya dielakkan. Saya sudah khatam dengan kitab ni, dengan fulan-fulan, dengan syekh fulan-fulan. Kebanyakannya macam tu kan. Memanglah tak, kita kata benda tu dia kadang-kadang dia akan membawa meninggi diri. Meninggi diri. Begitulah juga meninggi diri dengan harta benda, meninggi diri dengan kemewahan dunia. Sebab itu kalau kita tengok balik Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, contoh seorang tabi'in, seorang kita kata ulama salafus salih, seorang pemimpin yang menjadi contoh teladan, yang dikatakan beliau ialah mujaddid, kurun yang pertama, yang mana beliau ialah seorang khalifah yang adil. Beliau dikatakan setelah beliau wafat, sebelum beliau wafat, beliau membaca ayat dalam surah Al-Qasas, ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikianlah, itulah darul akhirah, negeri akhirat. Naj'aluha, Allah kata apa? Kami jadikan negeri akhirat tu lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada.
kami jadikan negeri akhirat itu untuk orang-orang yang tidak berkehendakkan ketinggian di atas muka bumi dan tidak berkehendakkan kerosakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan pengakhiran yang baik, akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. So Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 83, selepas Allah Ta'ala ceritakan tentang tentang Qarun yang melampau, Qarun yang berbangga-bangga dan meninggi dirinya dengan harta benda yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu, Allah tutup dengan ayat ini, iaitulah Allah sebutkan punca berlakunya kerosakan adalah kerana sifat meninggi diri. Sebab itu kita kaitkan dengan nama Allah Al-Ulu, Al-Ali, sifat Allah Al-Ulu, nama Allah Al-Aliyul Muta'al, Al-A'la tadi, makna itulah yang menyebabkan kita merasa rendah dan kita tak mahukan ketinggian di atas muka bumi. Hari ini orang sebab apa berlaku kerosakan? Sebab semua pakat-pakat nak meninggi diri. Semua pakat-pakat nak menyombongkan diri, melakukan kerosakan. Sebab itulah kalau kita tengok balik, Umar bin Abdul Aziz dikatakan sebelum dia wafat dia baca ayat ni. So subhanallah. So kita pun sebenarnya kalau kita tengok balik, kita kena ulang ayat-ayat Al-Quran kita baca. Kisah Qarun tu antara yang memberi peringatan. Dan ayat ni sebenarnya kita kena jadikan sebagai satu pegangan kita bahawasanya akhirat itu Allah jadikan untuk orang yang tak mahukan ketinggian. Subhanallah. Bukan kita nak kata kita kena menjadi orang yang miskin ataupun kita tak berusaha. Jadilah jutawan, tetapi jutawan yang merendah diri. Jadilah peniaga yang merendah diri. Jadilah apa pun dalam pekerjaan, jadilah doktor ke, jadilah apa pun, tapi jadilah orang yang tidak mahukan ketinggian di atas muka bumi dan kerosakan. Jadilah orang yang merendah diri. Kerana wal aqibatu lil muttaqin. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan wala fil ardi wala fasada. Allah kata dah, Allah jadikan negeri akhirat itu untuk siapa? Untuk orang yang tak mahukan ketinggian dan tak mahukan berlakunya kerosakan. Baik. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita dah dah habis waktu rasanya. Ada 15 minit lagi Ustaz. Ada 15 minit lagi ya? Subhanallah. 11.15 habis. 11 suku 11 suku. Baik, kalau ada soalan, boleh ajukan soalan. Baik. Balik pada sifat Al-Ali. Sikit lagi, kita sambung lagi. Anda duk ingat dah habis dah kan? Baik. Baik. Jadi bila kita sebut tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tuntutan kita beriman dengan sifat Allah ataupun nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, ketinggian ini, maka kita berwaspada daripada meninggi diri. Berwaspada daripada meninggi diri. Sebab itu kalau kita tengok balik, macam mana cara yang paling ampuh untuk kita sentiasa nak merendah diri? Paling ampuh adalah kita sentiasa mengingati nama Allah Al-Ali, antara Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, nama-nama Allah yang menunjukkan ketinggian, kekuasaan, kehebatan dan sebagainya. Kalau kita nak rasa macam kita ni hebat, kita rasa macam kita ni dah tinggi, kita ni rasa kita dah halim, kita dah pandai ataupun kita dah hebat dan sebagainya, maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat berbanding kita. Allahu a'zam wa ajal wa akbar wa a'la. Itu kaedah dia. Itu kaedah kalau kita balik pada sifat sabbihisma rabbikal a'la pada ayat dalam surah Al-A'la tadi. Itu cara yang paling ampuh adalah dengan kita melazimi asmaul husna, melazimi bukan setakat kita menasyidkan tetapi kita faham maknanya dan sentiasa kita ingat sehinggalah dia menjadi sebati dalam hati kita ini, nama-nama Allah ni, supaya kita sentiasa ingat, supaya kita ingat sentiasa bahawasanya apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala bagi, ketinggian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Katakan kita dapat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita diberikan pangkat jawatan yang tertentu dan sebagainya, pangkat yang tinggi dan sebagainya, maka merendahlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana pangkat dan jawatan, ketinggian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di muka bumi ini hanyalah sementara. Populariti yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di atas muka bumi ini juga hanya sementara. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila. Dan yang paling pasti kita akan mati dan kita akan meninggalkan segala ketinggian, segala kemasyhuran, segala pangkat jawatan yang kita ada di muka bumi dulu. Kita akan masuk ke dalam tanah.
Kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat, tempat yang bawah, tempat yang di dalam, tempat yang di bawah. Kita takkan apa? Kita takkan diangkat terus ke langit, bahkan kita akan ditanam di bawah. Baik. Kemudian bergantung pada roh kita kan. Maksudnya kalau kita adalah orang baik, Allah Taala akan angkat kita. Baik. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menolak hanya sepotong ayat Quran seperti Allah berada di atas aras, adakah sudah jatuh kafir? Ya, kafir. Kafir dengan ijma'. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Man kafara biharfin min hurufil Quran faqad kafara bijami'ihi atau bijami'iha." Atau kama qala. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata apa? Barang siapa yang kufur, barang siapa yang menolak satu huruf, ya, kata Ali, barang siapa yang menolak satu huruf daripada Al-Quran, harfan min hurufil Quran, satu huruf dia, faqad kafara bi jami'iha, maka dia telah apa? Kufur dengan keseluruhan Quran. Contohnya, kalau ada orang dia kata dia baca alif lam mim, saya tak percaya dengan alif, kafir. Apa hukum dia? Kafir. Satu huruf. Baik. Kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa huruf lah? Lebih-lebih lagi lah kita. Sebab itu ijma' ulama menghukumkan kafir ke atas Jahmiyah kerana mereka menolak sifat Allah yang jelas. Sebab itu soalan tadi itu dia kata apa? Ya, dia jatuh kafir. Jatuh kafir dengan ijma' ulama. Ijma' dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Khalqi Af'alil Ibad, dan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ijtima' Juyush Al-Islamiyah, dan juga dalam Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar, dan ramai lagi ulama. Kitab Khalqi Af'alil Ibad itu dalam proses penterjemahan, insya-Allah kita akan dapatlah baca dalam bahasa Melayu nanti, insya-Allah. Kitab Khalqi Af'alil Ibad ni yang penting, kerana menghimpunkan perkataan-perkataan salaf yang dihimpunkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan beliau juga menukilkan ijma' lebih daripada 400 ulama salaf yang mengkafirkan Jahmiyah, yang menganggap Jahmiyah ni. Apa jenayah Jahmiyah? Kerana mereka menolak sifat Allah, menolak satu ayat tadi. Bukan satu ayat sebenarnya, menolak banyak ayat lagi. Kita jangan ingat dia tolak satu ayat tu dah, sebenarnya ditolak semua. Ditolak semua ayat-ayat berkenaan dengan sifat Allah yang bagi pandangan dia bercanggah dengan akal dia. So itu bahaya tu kan, bahaya. Baik. Kita sambung balik sedikit lagi. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 34. Cuba kita tengok Allah Taala jadikan apa? Kesembuhan bagi orang, ataupun kita kata ubat kalau kita takut apa? Ataupun seseorang itu takut isterinya melakukan nusyuz. Isterinya melakukan nusyuz, yang ini derhaka. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka Allah tutupkan dengan ayat apa? Al-Aliyul Kabir. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah kata apa? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan perempuan-perempuan yang kalian takut, isteri-isteri kalian yang kalian takut nusyuz, mereka derhaka kalian. Fa'idhuhun, Allah kata, berilah nasihat, pengajaran, nasihat, mau'izah, bagi nasihat. Wahjuruhunna fil madaji', kemudian apa? Dan pulaulah mereka di tempat tidur mereka. Wadribuhunna, pukullah mereka dengan pukulan yang dalam tafsiran disebutkan dengan pukulan yang tidak membekas, atau pukulan yang tidak memudaratkan. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihin nasab. Kalau mereka taat kamu, maka jangan kamu cari lagi jalan untuk apa? Kita berlakunya pertentangan. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Apa kata
para ulama. Cuba kita tengok Al-Qasimi di dalam Mahasin Ta'wil, dia kata apa? Innallaha kana 'aliyan kabira fahdharuhu bitahdidil azwaj 'ala zulmin niswah min ghairi sabab. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ni, Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang lelaki supaya bila mereka memberi nasihat, bila mereka memulaukan isteri mereka di tempat tidur, mereka memukul isteri mereka, maka ingat Allah. Ingat Allah Al-Ali, dia maha tinggi. Al-Kabir, dia maha besar. Subhanallah. Supaya apa? Supaya lelaki itu tidak berlaku zalim kepada suami isteri. Begitulah juga si isteri tak berlaku zalim kepada suaminya. Mentaati suaminya pada perkara yang ma'ruf. Subhanallah, cantik ayat Al-Quran. I'jaz, sangat kemukjizatannya sangat jelas. Ayat ini kalau kita tengok balik, hari ini kita rata-rata kita tengok orang kes-kes penderaan rumah tangga, suami mendera isteri, isteri mendera suami, pukul sampai mendera sampai mati pun ada, wallahu musta'an, pukul anak sampai pukul isteri pun ada, wallahu musta'an. Kes-kes yang kita tengok hari ini banyak berlaku. Apa puncanya? Bila kita mula melakukan kezaliman, contohnya macam tadi, orang yang pukul isteri tadi, asalnya Allah Ta'ala suruh pukul kalau dia masih lagi nusyuz. Tapi pukul tu bukan sampai tahap mencederakan. Bukan pukul yang kita kata sampai membekas ataupun mencederakan si isteri. Tapi pukul hanya pukulan yang memberi takdib, memberi adab, nak mendidik. Panggil pukul manja lah, kita kata pukul manja. Bukan pukul yang betul-betul pukul. Tapi bila dia melakukan perkara tersebut, dia memukul tanpa dia ingat, orang panggil apa, tak ingat dunia dah. Maka ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat. Allah Taala tinggi dan Allah Maha Besar. Kalau kita rasa kita tinggi daripada isteri kita, kita boleh menzalimi isteri kita. Kita rasa macam, oh kalau aku buat macam ni, isteri kita macam gini-gini, kita rasa macam kita dah tinggi. Sebab itu Allah ingatkan apa? Innallaha kana 'aliyan kabira. Supaya apa? Supaya kita merasa insaf. Supaya kita merasa. Begitulah juga kepada si isteri. Maksudnya bila dia nak melakukan nusyuz, dia kena ingat bahawasanya yang memerintahkan dia supaya mentaati suaminya bukannya mahkamah, bukannya kerajaan, bukannya ayah dia, bukannya mak dia, tetapi yang memerintahkan dia untuk mentaati suaminya dalam perkara ma'ruf ialah Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Lagi tinggi daripada suami dia, lagi tinggi daripada isteri dia ataupun suami dia. So kalau dia nampak suami dia ni ada kekurangan, dia kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kekurangan. Kalaulah sekalipun dia ada nampak kekurangan yang ada pada suami, jangan dia jadikan kekurangan itu sebagai satu alasan untuk dia berlaku nusyuz ataupun berlaku kita kata derhaka kepada suami. Kerana itu adalah perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Sebab itu ini kalau kita tengok balik, nama-nama Allah ini kalau kita faham dan kita jadikan masyarakat kita membudayakan kita kata bacaan Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami makna-maknanya, antaranya sifat-sifat Allah, maka betapa banyaknya kita kata masalah yang boleh selesai. Dengan apa? Dengan kaedah yang kita kata tak berhajatkan kepada duit ringgit yang banyak, bahkan hanya berhajatkan kepada ilmu. Berhajatkan kita kepada apa? Untuk meneliti dan mentadabburinya, mempelajarinya dan sentiasa berdoa kepada Allah supaya melaziminya. Baik. Jadi ana rasa dah habis waktunya. Kesimpulannya di sini, kita beriman dengan nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, maka itu adalah kemuncak bagi kita kata segala ketinggian yang ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menatijahkan kerendahan diri kita, penghinaan diri kita, tazallul dan ta'abbud, khudu' kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan rasa untuk meninggi diri, apatah lagi nak menzalimi manusia yang lain disebabkan oleh kita nak meninggi diri kita di atas muka bumi dan melakukan kerosakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang tunduk dan patuh dan sentiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan diri di hadapan makhluk. Sesama makhluk kita kena merendah diri juga, tawadhu'. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan bahawasanya orang yang merendah diri di hadapan makhluk, maka Allah SWT akan mengangkat kedudukannya.
kita kata resam padi tu apa makin berisi makin tunduk makin tunduk, itu kata orang Melayu kita maksudnya kita macam mana sekalipun apa yang Allah Taala bagi nikmat kepada kita, ilmu ke harta ke pangkat jawatan, maka janganlah kita meninggi diri, jauhkan diri kita, berhati-hatilah daripada sikap nak meninggi diri ni. Apatah lagi hari ini sifat meninggi diri ni boleh dizahirkan tanpa kita sedar. Kita upload ataupun post dekat media sosial sesuatu nikmat yang kadang-kadang tu boleh mengganggu hati kita, boleh menyebabkan kita meninggi diri di atas makhluk yang lain. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita pelajari, memberikan keikhlasan di dalam perkataan dan perbuatan kita, menetapkan kita di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan mematikan kita di atas kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dengan sifat Allah yang maha tinggi, dan tidak menentang sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.